Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semua rakan FB Soleha sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, siapa yang ada join live Soleha sekarang, Soleha nak minta tolong sharekan dan tolong kongsikan live Soleha pada petang ini supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, Soleha harap semuanya masih dalam keadaan semangat, masih dalam keadaan ceria setiap hari. Walau di mana kita berada, walau apa pun situasi ujian yang Allah berikan dekat kita, kita hadapi dengan hati yang lapang, kita hadapi dengan rasa sabar, insya-Allah. Okey. Sebelum tu Soleha mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga doa, kerana di dalam selawat terdapat banyak sangat keberkatan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, tajuk live sharing ilmu Soleha pada hari ini, sharing ilmu yang 159 adalah sakit hati menyekat rezeki. Tahukah kalian, bila hati kita sakit, bila hati kita disakiti, rezeki akan susah datang dekat kita, rezeki akan tersekat, rezeki akan stuck. Macam mana rezeki nak datang dekat kita kalau hati kita dipenuhi dengan rasa penyakit hati yang bersarang dalam hati kita terlampau banyak, iri hati, busuk hati, sakit hati dan dendam. Dendam telah bersarang lama dalam hubungan antara adik-beradik, hubungan kekeluargaan, hubungan antara kawan-kawan, rakan sekerja. So, mulai hari ini marilah kita berdamai, marilah kita sama-sama perbetulkan hati kita. Jangan ada rasa sakit hati. Kalau ada rasa sakit hati, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat kita berdamai dan maafkan segala kesalahan orang lain. Sebabnya bila salah satu pihak sakit hati dan salah satu pihak disakiti, kedua-duanya Allah murka kerana saling menyakiti dan menyebabkan berlaku dosa antara satu sama lain. Marilah sama-sama kita berdamai dan menjaga silaturahim kita kerana Allah Ta'ala. Sebabnya Allah suruh kita ni sentiasa menjaga hubungan sesama manusia. Jangan dendam berdendam, jangan sakit hati, jangan suka melukakan perasaan orang, jangan suka mengata-ngata orang. Segala perkara yang negatif akan lama-lama bersarang dalam hati manusia, lalu menyebabkan hati terus sakit, makan dalam, terus memendam perasaan, macam mana dia berdendam di dalam hati. Walaupun kita tak nampak pada zahirnya dia marah dekat kita, sebenarnya hati dia memasang satu rasa yang teramat sangat dendam. Dendam yang telah lama bersarang dalam hati. So mari kita sama-sama bersihkan hati kita. Banyakkan lazimi istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Setiap hari Soleha selalu berpesan-pesan dan selalu mengingatkan diri sendiri supaya hati kita ni sentiasa dibersihkan dengan zikrullah kepada Allah, dengan perbanyakkan astaghfirullah, istighfar kepada Allah. InsyaAllah lama-lama akan
berguguran dosa-dosa dan titik hitam dalam hati kita. Sebab tahulah kita, kalau hati kita sakit, kalau hati kita sakitkan hati orang, akan menyebabkan rezeki tersekat, rezeki sempit. Sebab tu jangan pelik kenapa kita buat sales marketing kau-kau, kita buat sales marketing agresif pun, sel kita setakat tu je, dia tak boleh nak berkembang. Sebabnya rupa-rupanya hati kita telah disakiti. Hati kita sakit. Hati kita parah dan perlu diubati. Sebab tu saya selalu suggest kepada mereka yang banyak penyakit hati, kepada mereka yang susah sangat nak maafkan orang, saya suggest bacalah FTR. FTR ni adalah novel cinta teragung selepas Al-Quran dan As-Sunnah yang boleh menjadi panduan semua manusia di muka bumi ini untuk improve diri, untuk tarbiyah diri, untuk didik diri kita menjadi lebih baik. Sebab manusia ni sifatnya pelupa. Manusia ni asalnya daripada perkataan nasi. Nasi daripada perkataan Arab, nasi, ana nasitu, saya lupa. Sebab tu manusia ni memang Allah jadikan lumrahnya seorang pelupa. Sebab itulah kita kena sentiasa berpesan-pesan dengan perkara kebaikan dan berpesan-pesan dengan perkara kebenaran kepada orang ramai. Macam Solehah buat sharing ilmu ni, Solehah nak ramai orang dapat manfaat, ramai orang ambil iktibar daripada setiap apa yang Solehah sharekan hari-hari. InsyaAllah ada jiwa yang terkesan, ada jiwa yang ambil setiap kata-kata Solehah ni, mereka jadikan tips dan formula dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah, Solehah terima banyak sangat feedback. Sebagaimana sharing ilmu yang Solehah kongsikan setiap hari dengan konsisten tanpa jemu, insya-Allah Solehah nak ramai manusia di luar sana ada perasaan nak improve diri, nak upgrade diri, iman dan amal menjadi manusia yang disayangi Allah. Inilah matlamat kita. Kita nak tarik tangan ramai orang untuk always back to Allah, supaya tak ada lagi penyakit hati, supaya tidak lagi ada penyakit iri hati, penyakit sakit hati dengan orang tak tentu pasal, berdendam terlampau lama, bertahun-tahun lamanya, sehingga menyebabkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dan anak boleh menjadi renggang. Hubungan antara adik-beradik retak. Bila itu berlaku, banyaklah nikmat dan rezeki yang akan Allah tarik. Sebabnya kita tak hargai. Kita tak hargai segala peluang dan ruang yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ramai yang kita tak sedar, banyak yang kita tak sedar dan terlepas pandang. Kita tak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Keluarga yang bahagia sebelum ni, keluarga yang sempurna sebelum ni, dikurniakan dengan anak soleh dan solehah. Tapi kita tak pernah nak bersyukur. Lalu Allah tarik sedikit demi sedikit nikmat yang ada, rezeki yang ada pada sekeliling kita ni, Allah tarik. Sebabnya kita kurang bersyukur, kita jarang berterima kasih kepada Allah. Yang kita tahu kita nak terus sakit hati, yang kita tahu kita ni nak terus nak berdendam, nak marah dekat orang, tak puas hati dengan orang, nak kita je betul, nak diri kita je sentiasa nak didengari, kita tak nak dengar pendapat orang lain. Lalu kita tak boleh nak terima langsung orang bagi cadangan, orang bagi suggestion, yang kita tahu kita nak bantah dan tak nak sokong dia. Sebab tu diri kita dipenuhi dengan penyakit hati. Hati kita berasa sakit. Kita tak suka tengok orang berjaya. Kita tak suka tengok orang mendapat rezeki yang banyak. Hati kita terus sakit. Sebab tu rezeki kita tersekat dan sempit. Allah sendiri tak suka manusia yang sering menyalahkan. Minta maaf, ada call masuk. Allah selalu tegur kita. Kalau kita nak cermin diri kita, kalau kita nak muhasabah diri kita, kita muhasabah diri kita. Jangan kita tuding jari dekat orang lain. Tudinglah jari dekat diri kita sendiri. Kalau ada segala kesalahan, kalau ada segala masalah yang berlaku, kita tuding jari dekat diri kita sendiri.
bukanlah nak salahkan orang lain, bukanlah nak terus menyalahkan orang sekeliling, bukan. Sebab selalunya masalah yang berlaku adalah berpunca pada diri kita sendiri. Kita cek diri kita, adakah selama ini aku dah jaga solat aku? Adakah selama ini aku telah menjaga serta menjaga kalamullah, menjaga zikrullah, menjaga segala perkara yang Allah suruh? Adakah kita buat? Adakah kita lakukan segala perkara yang Allah suruh, dan atau adakah kita tinggalkan segala perkara yang Allah larang? Sebab tu selalu Solehah berpesan kepada semua supaya selalulah bermuhasabah diri, selalulah upgrade ilmu, duduklah di dalam circle yang positif. Sebab bila kita duduk dalam circle yang positif, circle yang sentiasa mengingatkan kita kepada jalan Allah, circle yang sentiasa membawa kita untuk always back to Allah, itulah circle yang terbaik. Pilihlah sahabat anda, pilihlah orang sekeliling yang boleh menarik tangan kita sama-sama menuju ke syurga Allah. Okey? Okey, waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk dan semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sebab sudi join live Solehah pada petang ini. Okey, Solehah teruskan. Topik pada petang ini adalah sakit hati menyekat rezeki. Sebab tu Allah kata dekat kita, kalau kita dah maafkan orang, kita maafkanlah orang dengan sepenuh hati kita. Jangan ada simpan dendam lagi, jangan ada simpan perasaan marah lagi dekat dia. Lepaskan semua segala amarah, segala dendam, segala sakit hati, supaya urusan harian kita, supaya rezeki kita mengalir lancar dalam kehidupan seharian kita. Kalau masih ada hati yang disakiti, kalau hati kita masih ada sakitnya, parahnya, silalah ubati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya segala ujian adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara dan solusinya adalah kita berbalik semulalah kepada Allah. Jangan kita terus merasa sakit hati dekat orang, terus berdendam berlama-lamaan sampai menyebabkan rezeki kita tersekat, diri kita sendiri yang rugi. Mulut kita kata kita dah maafkan dia, tapi hati kita tak seiring dengan apa mulut yang kita katakan. Sebab tu kalau nak maafkan orang, maafkan dengan seikhlas hati. Relakan hati kita, maafkan apa yang disebut di bibir kita selari dengan apa yang terzahir dekat hati kita. Lepaskan. Jangan lagi simpan amarah dan dendam. Jangan lagi simpan rasa sakit hati. Sebabnya itu akan merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Rezeki tersekat, rezeki sempit, rezeki susah nak masuk. Sebabnya hati kita disakiti. Hati kita menyakitkan hati orang. Kita tak fikir macam mana perasaan mak ayah kita di kampung bila tahu adik-beradik, anak-anak dia semua bergaduh, berdendam sana sini, mengungkit-ungkit setiap pemberian yang ibu bapa telah berikan. Sedih sangat hati ibu bapa di kampung mengenangkan sikap anak-anak yang saling berebut-rebut harta, yang saling bertikam lidah, yang saling bergaduh sana sini, berdendam terlampau lama, lalu menyebabkan hati ibu bapa sedih. Dan automatik kita sebagai anak menjadi anak yang derhaka, anak yang menyakitkan hati ibu bapa dalam tak sedar. Hati-hatilah kalian. Sebabnya bila kita menjadi anak yang derhaka, anak yang tak mengenang jasa ibu bapa, Allah akan jatuh murka dekat kita. Sebab redha kedua ibu bapa terletak kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu bapa kita murka dan sakit hati dengan kita, Allah juga murka dan marahkan dekat kita. Sebab kita mempunyai sikap yang sangat buruk, terus menyakitkan hati mak ayah kita, terus berdendam, bergaduh adik-beradik, hubungan adik-beradik retak, tak nak bertegur siapa. Kalau raya tu, dia. Tak nak pun bersenyum-senyum, bersembang-sembang ke, tak ada. Time raya tu nampak sangat macam mana pergaduhan antara adik-beradik, tak nak balik kampung.
lalu menyebabkan hati ibu bapa di kampung terluka. Asbab dendam antara adik-beradik, ibu bapa yang menjadi mangsa keadaan. Tegarkah hati kita menyakiti hati kedua ibu bapa yang telah bersusah payah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyediakan segala kelengkapan kita sampailah kita berjaya hingga hari ini? Tegarkah kita menjadi anak yang seperti kacang yang lupakan kulit, bila senang tinggalkan ibu bapa, bila susah cari ibu bapa? Adakah tegar kita lakukan begitu kepada mereka? Cuba cek diri kita. Kalau ada perasaan macam tu, lepaskanlah. Jangan berdendam lagi. Jangan ada perasaan sakit hati lagi. Segeralah memohon keampunan. Segeralah memohon meminta maaf kepada mereka. Sebabnya, jika kita dah terlambat, ibu bapa kita dah tak ada kat dunia ni, kita menangis air mata darah pun takkan menyelamatkan situasi yang telah berlaku. Semuanya dah terlambat. Nasi dah jadi bubur. Sebab tu, jangan bertangguh lagi. Usaha untuk saling bermaaf-maafan, menjernihkan kembali keadaan. Jangan terus bertegang urat. Berbaiklah demi kedua ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita lahirkan kita semua adik-beradik sentiasa dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba bila anak-anak dah besar, anak-anak buat hal, anak-anak berdendam sana sini, anak-anak bergaduh. Ibu bapa hanya mampu tahan air mata, hanya mampu makan hati. Asbab perangai anak-anak yang lupa daratan. So, tahulah kalian, walaupun Allah bagi rezeki banyak, tapi kalau kita sakitkan hati mak ayah kita, rezeki tersebut adalah rezeki yang membinasakan, rezeki yang tak berkat. Allah boleh tarik sekelip mata sahaja. Rezeki yang Allah bagi, walaupun kita jutawan ke, walaupun kita ada banglo 10 biji ke, Allah akan tarik sekelip mata. Asbab kita melukakan hati mak ayah kita. Rezeki yang kita dapat ni cumalah ujian Allah. Allah nak tengok macam mana kita bawa, macam mana kita uruskan rezeki kita ni. Macam mana kita gunakan rezeki yang Allah bagi ke jalan yang benar. Allah cuma bagi ujian dekat kita. Ujian untuk orang susah Allah bagi. Ujian untuk orang senang pun Allah bagi. So Allah nak tengok macam mana sikap kita, macam mana cara kita membawa serta menggunakan segala rezeki yang Allah bagi ke jalan yang diredai ataupun ke jalan yang dimurkai. So cek balik diri kita. Jangan ada simpan dendam, jangan ada perasaan sakit hati. Tak kiralah kita sakit hati dekat anak-anak ke, ibu-ibu, umi-umi, mama-mama. Solehah faham, kita semua golongan wanita selalu berperang dengan perasaan dan emosi sendiri. Yes, Solehah pun suri rumah dan merupakan isteri, merupakan umi kepada 4 orang anak. Solehah tahu penatnya, lelahnya macam mana ibu bapa nak uruskan anak-anak. Tapi tahukah kalian, pahala seorang isteri, pahala seorang umi yang duduk di rumah, senang-senang je Allah bagi dan senang-senang je kita nak kumpul kalau kita tahu caranya. Setiap apa yang kita lakukan, pekerjaan, rutin harian yang kita lakukan di rumah setiap hari, cuba niatkan sebagai ibadah. Cuba niatkan sebagai ibadah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Setiap pagi, niatkan sahaja aku bekerja, berdakwah, berniaga, melakukan segala rutin harian, rutin suri rumahku kerana Allah Ta'ala. Kita niat. Sebab bila kita niat, insya-Allah Allah akan berikan pahala yang setimpal kepada segala pekerjaan yang kita lakukan. Jangan lalui hari kita dengan sia-sia, tanpa membuat amal, tanpa mengumpul pahala dan saham akhirat kita.
Bila kita duduk di rumah, membesarkan anak-anak, menguruskan rumah tangga, menyediakan pakai makanan anak-anak dan keluarga kita, tahulah kalian, Allah sedang memberi pahala yang berganda-ganda kepada kita semua. Jangan ada rasa sakit hati, jangan ada rasa berat, jangan ada rasa penat, jangan ada perasaan mengeluh dan membebel-bebel kepenatan, sebabnya Allah sedang berikan pahala yang banyak. Ladang pahala terus mengalir buat diri kita, ibu-ibu, isteri-isteri yang buat kerja di rumah tak habis-habis tu. Allah sedang berikan pahala yang banyak untuk kalian. Sabarlah. Buatlah kerana Allah Ta'ala, ikhlaskan hati, jangan rasa sakit hati. Dengan anak, kalau anak buat salah sikit, insya-Allah kita sabar. Kita minta Allahu ya bari ya basit, uruskan seharian kita lancar. Kenapa kita lupa minta tolong dengan Allah? Yang kita tahu kita nak marah, yang kita tahu kita nak membebel-bebel, nak merungut, tak habis-habis. Tapi kerja tu tetap kita kena buat. Alangkah ruginya. Cuba anda buat kerja seharian seikhlas hati, niatkan sebagai ibadah, niatkan lillahi ta'ala, pahala anda dapat, ketenangan anda dapat, kebahagiaan anda dapat. Mudah kan? So lepas ni, jangan ada tanam rasa sakit hati dekat dalam diri kita. Buangkan jauh-jauh. Binalah sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang aman damai, yang sentiasa menjaga Allah dalam setiap pergerakan kita. Setiap nadi kita, setiap nafas kita, setiap percakapan kita, setiap perlakuan kita, kita jaga Allah dalam hati kita. Kita ingat Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan lupa. Sebab kalau kita sentiasa jaga Allah dalam kehidupan kita, semuanya akan berjalan dengan lancar, tenang dan sangat sistematik. Kita boleh menjadi suri jutawan yang berjaya dunia akhirat kalau kita ada ilmu dan marketing yang betul. Berpandukan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ketepikan Allah. InsyaAllah kalau kita jaga Allah, Allah juga akan menjaga kita bersama-sama. Tak ada rasa sakit hati, tak ada rasa stres, tak ada rasa murung, tak ada rasa down, tak ada rasa penat. Malah kita rasa enjoy. Kita rasa gembira nak uruskan rumah tangga kita. Kita nak lakukan yang terbaik demi anak-anak, nak lakukan yang terbaik demi keluarga tersayang kita. InsyaAllah semua orang boleh bahagia kalau mereka inginkan. Cuma diri kita je. Kita nak ke tak nak? Kalau kita nak bahagia, kita carilah kebahagiaan tersebut. Kalau kita nak terus mendapat derita, kita layanlah derita tersebut sehinggalah kesudahnya. Tapi cubalah anda bangkit. Cubalah anda bersemangat. Jangan layan lemau. Jangan layan perasaan malas. Sebabnya kita nak berjaya memang. Kita kena paksa diri kita. Kita kena bangkit. Kita kena bersemangat. Kena high energy. InsyaAllah kalau kita ada semangat yang tinggi, kejayaan pun akan datang dekat kita dengan mudah. Kita akan beroleh rezeki yang berkat. Rezeki yang diredai Allah, rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. So jangan ada rasa sakit hati. Jadilah kita anak, isteri, umi dan juga insan yang sentiasa menyenangkan hati orang lain, yang sentiasa berbakti kepada ummah tanpa berkira-kira, tanpa merungut-rungut, tapi seikhlas hati kita lillahi ta'ala. Kalau kita buat segala-galanya dengan niat kerana Allah, Allah akan permudahkan urusan kita. InsyaAllah. Berbuatlah baik kita kepada semua makhluk di bumi. InsyaAllah semua makhluk di atas sana di langit akan mendoakan kebahagiaan kita. Riwayat oleh Imam Tabrani. InsyaAllah. Hadis Tabrani. So, mari kita sama-sama improve diri. Mari kita sama-sama perbetulkan diri kita. Jadilah insan yang sentiasa disayangi Allah. Okey, Soleha sudahi live sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan boleh memberi
kekuatan kepada diri anda untuk menjadi lebih baik daripada hari semalam. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.